Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia? Harapnya anda semua baik-baik saja walau di mana pun anda berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini ya. Okey, anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau lebih mesra dikenali sebagai Bang Pis dalam episod pertama Sembang Pis. Sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia 2020. Okey, saya takkan bersorangan pada hari ini dan insyaAllah rancangan Sembang Pis untuk episod-episod seterusnya juga akan ada tetamu-tetamu undangan yang akan saya jemput nanti. Tetapi untuk episod pertama ini, saya mempersilakan dahulu Ketua Pegawai Eksekutif Legasi Orhad, sebuah rumah penerbitan yang diasaskan pada tahun 2012. Bersama-sama dengan saya sebentar lagi, Saidah Muizzah binti Kamarul Syukri. Jadi apa kata kita persilakan Saidah Muizzah untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan sebelum kita menelusuri lebih lanjut tentang Sembang Pis episod pertama ini, iaitu Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia 2020, apa yang sedang berlaku? Okey, saya mohon dulu respons anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya visual ataupun audio kurang jelas, mohon maklumkan kepada saya sebelum kita teruskan siaran langsung ini. Baik, okey, tanpa membuang masa kita persilakan Saidah Muizzah Kamarul Syukri. Silakan. Macam tu kan. Okey, mungkin sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia tahun ini, topik kita pada malam ini kan, serba sedikitlah ringkas pengenalan tentang diri sendiri dan juga tentang legasi Orhad, supaya orang kenal dahulu siapa tetamu undangan saya malam ni kan. Okey, nama saya Saidah Muizzah. So, dari Legasi Orhad, pengasas Legasi Orhad sejak tahun 2012. What else? Menulis juga, buku-buku menulis. Okey. Pada asalnya, sebelum ada rumah penerbitan, of course kita akan bermula dengan sebagai seorang penulis. So, saya mula menulis sejak tahun 2004. Masa tu sekolah lagi. Dan novel pertama saya ada novel remaja. Okey, dan boleh nyatakan judulnya? Okey. Janji Miftahul Rawdah, terbitan Galeri Ilmu. And the latest books yang saya tulis tahun ni ada 2 buku antologi. Yang pertama adalah Studio Studio Melayu, Gambar Melayu Era Studio. Ya, itu banyak sangat menulis ni sampai judul buku pun boleh tak ingat ni. Doakanlah banyak menulis. Itu tentang filem. Jadi ia menghimpunkan ramai penulis, pembikin filem, penulis filem dalam buku tersebut. Yang itu terbitan Wayang Budiman. Dan yang kedua ialah Perempuan Yang Bernama. Kemudian dia ada Space. Itu menghimpunkan penulis-penulis perempuan dalam satu buku, bercerita tentang apa yang mereka hadapi. It's not about luahan hati je. Ada banyak benda lah. Macam saya sendiri, saya tulis macam mana saya mengalami mild depression. Sebab overwork. Jadi adalah banyak dalam tu. Yang buku tersebut terbitan Helium Books. Baik. Okey, itu sedikit pengenalan tentang Saidah Muizzah. Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh juga, sedikit pengenalan tentang rancangan Sembang Pis ini. Untuk anda semua, tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang sedang menonton Sembang Pis episod pertama ini, Sembang Pis ataupun program ini dibawakan khas sempena Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia yang ke-20. Jadi ini adalah kerjasama, kolaborasi antara saya, Hafiz Latif, atau Bang Pis, dan juga Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia sendiri, KLWBC 2020, untuk menyemarakkan aktiviti perbincangan berkenaan industri buku, seni, sastra, budaya dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan kupas dalam episod-episod yang seterusnya nanti. Sembang Pis akan berlangsung, bersiaran langsung secara 2 mingguan, bermakna setiap 2 minggu, pada setiap hari Khamis
pada jam 10 minit malam, seperti mana hari ini episod pertama. Jadi nanti 2 minggu akan datang, anda akan jumpa saya lagi lah, insya-Allah. Okey, sementara itu untuk topik pertama kita hari ini ialah Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia, apa yang sedang berlaku. Saya fikir sebagai episod pertama, sebagai pembukaan, orang kata elok kita nak panaskan enjin dahulu. Jadi kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita akan sebutkan di sini supaya mendapat hebahan dan juga mendapat perhatian daripada anda semua untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Sebab ramai yang tertanya kan, okey, Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia, dan apa yang kita boleh bantu ataupun apa yang kita boleh sertai dan sebagainya. Dan insya-Allah dalam episod ini kita akan sama-sama cuba sebutkan beberapa aktiviti yang berlangsung lah. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia, boleh tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah ada soalan yang mungkin saya ataupun saya dan Muizzah, saya mesra panggil Eja lah, ataupun Eja boleh jawab mengikut kapasiti kami akan menjawab, atau saya akan kumpul soalan-soalan tuan-tuan dan puan untuk dijawab dalam episod-episod yang akan datang. Okey, sebelum tu, hari ini 23 April 2020, hari yang sangat bersejarah untuk kita di Kuala Lumpur, kerana kita telah pun dinobatkan sebagai ibu kota buku dunia, merupakan bandar yang ke-20, merupakan bandar yang ke-20 tahun 2020. Dan kita akan memulakan perjalanan kita sebagai ibu kota buku dunia mulai 23 April hari ini sehingga 22 April 2021. Jadi okey, buat anda semua yang mungkin tertanya-tanya, ada apakah bandar-bandar lain sebelum Kuala Lumpur menjadi ibu kota buku dunia ni? Ada 19 bandar lain yang ada. Anda boleh Google nanti, cari saja laman web Kuala Lumpur, World Book Capital, maafkan saya, World Book Capital, dan anda akan dapatkan senarai tapi mungkin kita nak uji sikit tetamu undangan kita hari ni. Mungkin tetamu undangan kita ada beberapa nama yang terlintas bandar ibu kota buku dunia yang ada dalam fikirannya 19 sebelum Kuala Lumpur. Suka bagi quiz, pop quiz. Antara yang boleh disebutkan? Nak berapa? Takut saya. Antara yang boleh disebutkan? Of course, sebelum kita Sharjah. Okey. So tadi tengah hari tadi, petang tadi, Sharjah telah pun menyerahkan baton, menyerahkan baton Sharjah. Okey, Sharjah 1. Okey. Kita minta 5 boleh tuan-tuan dan puan? Kita minta 5 lah. Okey, 5. 1 Sharjah dah sebut. Okey. New Delhi, okey. Buat pengetahuan semua, saya akan sebutkan dulu. Saya rambang macam ni sebut. Saya tak ingat. Sharjah merupakan ibu kota buku dunia pada tahun 2019. New Delhi. Saya boleh tengok ke? Tak boleh. Mana boleh? Kata quiz. Okay. New Delhi merupakan ibu kota buku dunia pada tahun 2003. Okey. Seterusnya? Yang ketiga? Montreal. Okey, Montreal, betul. Montreal pada tahun 2005. Amsterdam, betul. Amsterdam pada tahun 2008, tuan-tuan dan puan. Okey. Satu lagi. Last but not least. Conakry. Betul ke sebut dia? Conakry, ya betul. Conakry pada tahun 2017. Jadi itu antara bandar ibu kota buku dunia yang telah pun diiktiraf oleh UNESCO. Dan untuk pengetahuan semua juga, ibu kota buku dunia bermula pada tahun 2001 di Madrid, Spanyol. Dan sehingga kini itulah kita menjadi bandar yang ke-20. Okey. Hari ini juga 23 April 2020, apa yang berlaku di seluruh dunia, saya dan Muizzah? Hari buku sedunia, hari buku dan hak cipta sedunia. Jadi kita menyambut di seluruh dunia anda semua, para pencinta buku, penerbit, penulis, pengedar buku, pekedai buku, kilang cetak, siapa saja, pembaca ya, itu sudah pembaca, kita tak ada. Pembaca, anda siapa saja yang berada dalam industri buku, penggiat buku, ini adalah hari perayaan hari buku kita bersama-sama. Dan saya sempat lihat juga scroll di media sosial sepanjang hari ini betapa ramai yang sangat teruja
berkongsi apa orang kata, buku-buku yang mereka sedang baca ataupun buku-buku yang mereka sangat kagum dan minat sepanjang hari ini di media sosial, hanya untuk meraihkan Hari Buku Sedunia, Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Okey. Baik, kita tak nak sembang dulu tentang aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung, kan? Tapi kita akan sembang dulu sedikit tentang apa yang sedang berlaku dalam Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia ni. Tapi sebelum tu, boleh tak kalau saya nak minta Eja recap sikit jadual aktiviti hari ni yang berlangsung pagi tadi? Kalau ada lah, tuan-tuan dan puan sebenarnya boleh layari media sosial rasmi Kuala Lumpur World Book Capital. Di Facebook anda boleh cari KL Baca, di Twitter dan Instagram anda boleh cari Kuala Lumpur WBC, @Kuala Lumpur WBC, dan juga di laman web www.kualalumpurwbc.com, dan anda boleh dapatkan maklumat-maklumat aktiviti terkini dan sebagainya lah. Mungkin ada yang boleh nak Eja highlightkan apa yang berlaku pada hari ini sebelum kita berada dalam sembang kisah episod pertama ni. Okey, saya baca kat sini. Okay. Sebab ada banyak aktiviti. Jadi antaranya tentu sekali adalah perasmian Kuala Lumpur sebagai ibu kota dunia, yang Hafiz kata tadi, pass baton daripada Sharjah kepada Kuala Lumpur. Kemudian sebelum tu ada banyak perkongsian, antaranya ibrah kisah hebat bersama Kak Mimi. Kak Mimi Saleh Ya, Mimi Saleh. Dan semua ni berlaku dalam talian. Okey. DIY mobile puzzle oleh Perpustakaan Negara Malaysia, boleh tengok kat YouTube. Sesi bacaan kegemaran saya oleh tokoh Nilam 2019 peringkat sekolah rendah. Kemudian persembahan deklamasi puisi. Wow. Persembahan deklamasi puisi Husni, juga dari Perpustakaan Negara Malaysia. Sesi bacaan kegemaran saya sekali lagi oleh tokoh Nilam, tapi yang kali ni dari peringkat sekolah menengah. Okey. Ini juga anjuran Perpustakaan Negara Malaysia. Banyak PNM punya aktiviti. Kemudian ada sekali lagi ada persembahan deklamasi sajak oleh saudara Ahmad Fetri Yahya, yang siapa tak kenal kan. Pengacara yang tersohor kan. Kemudian ada Jom Baca Bersama 2020, Let's Read Together. Dan selepas perasmian Kuala Lumpur sebagai ibu kota dunia, ada Ceria Warna Jawi, juga oleh PNM. Dan bicara karyawan profesional, intai kami antara nampak, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Cabaran ulat buku juga anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan malam ini sebagai penutup acara untuk hari ini, Sembang PIS. Tahniah lah. Semua yang Eja sebut tadi tu semua yang berlangsung dalam talian pada hari ini bermakna sangat banyak aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini, dan kita memang sangat teruja untuk menyaksikan pelbagai lagi aktiviti yang akan berlangsung sepanjang tahun sehingga April tahun hadapan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kalau nak tengok senarai aktiviti seperti yang saya maklumkan tadi, boleh pergi ke mana-mana media sosial rasmi Kuala Lumpur World Book Capital dan boleh lihat senarai aktiviti yang ada. Saya juga akan sebutkan dari semasa ke semasa beberapa aktiviti yang kita akan highlightkan, yang terdekat yang tuan-tuan dan puan-puan turut boleh sertai. Sebelum itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kalau ada pandangan, ada sebarang komen, nak berkongsi pengalaman apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat hari ini sepanjang Hari Buku Dunia ni kan, boleh tinggalkan ruang komen dan insya-Allah kita boleh berhubung sesama kita. Saya nampak ada nama-nama di sini, Tuan Isak Hamzah, Hafizi Ahmad, Masrinah Manaf, Tuan Azri Arifin. Ni nama-nama. Teman kami dari Romania pun ada juga di sini, Rebecca Kojokharu. Becky, how are you? Hope you're doing well during this pandemic COVID-19. Wow, gitu tiba. Okey, baik, kita teruskan. Menyantuni masyarakat melalui pembacaan, caring through reading. Ini adalah apa orang kata, moto kan, yang kita nak bawa, slogan yang kita nak bawa dalam Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. Menyantuni masyarakat melalui pembacaan, caring through reading. Pada pandangan Eja sendirilah, apakah sebenarnya yang nak dikatakan sebagai menyantuni masyarakat melalui pembacaan? Bila kita sebut pembacaan,
Maksudnya kita bercakap tentang tradisi keilmuan. Okey. Jadi tradisi keilmuan lah yang membentuk tamadun. Dan tamadun ni apa benda? Tamadun ni adalah peradaban. Jadi peradaban ni dia termasuklah dari segi bagaimana sesebuah masyarakat tu terbentuk dari segi bukan sahaja dari segi teknologi, tapi dari segi mentality, dari segi kepribadian, sahsiah diri. Jadi bila kita bercakap, pada saya lah, bila kita bercakap tentang menyantuni masyarakat melalui pembacaan, kita perlu melihat bukan hanya buku, tapi dari sebab buku fizikal, buku digital tu semua bentuk. Tapi kita bercakap tentang tradisi keilmuan. Jadi bila kita bercakap tentang tradisi keilmuan berkaitan dengan ketamadunan, peradaban, sahsiah diri, itulah sebenarnya bagaimana ilmu dia boleh mengubah ataupun membentuk individu. Kita bercakap tentang individu, kemudian barulah dia mengalir kepada masyarakat untuk mempunyai sahsiah diri yang baik ataupun yang lebih baik dari sehari ke sehari. Individu yang Eja maksudkan tadi tu, kalau boleh saya tarik di sini adalah katalah sebagai seorang penulis misalnya. Sebab tadi Eja cakap individu kepada masyarakat kan. Jadi kalau dalam konteks ibu kota buku dunia, jadi kita takkan dapat lari daripada karya itu sendiri kan. Bermakna kalau Eja sendiri sebagai seorang penulis misalnya, apakah peranan yang mungkin sebagai seorang penulis boleh buat ataupun boleh bawa dalam karyanya, kandungan penulisannya yang orang kata tadi boleh membawa kepada satu nilai ketamadunan ilmu kepada masyarakat itu tadi. Okey, dalam kepala saya ada satu contoh sebagai contohnya. Saya menulis tentang filem. Jadi bila kita tulis tentang filem, kita bukan hanya menulis tentang sinopsis. Tapi basically saya takkan tulis tentang sinopsis sebab kalau nak tahu kena tengoklah, kena tontonlah filem tersebut. Jadi apa tugas saya sebagai seorang penulis, penulis yang menulis tentang filem? Saya akan cerakinkan sebab saya belajar benda ni. Jadi saya nak masyarakat kita, masyarakat Malaysia faham bahasa filem. Sebab bahasa filem ni dia memerlukan kepekaan yang tinggi. Kita boleh nak fun, nak enjoy tengok filem, tapi dalam satu side yang lain dia ada satu benda yang dia ada falsafah lah senang cerita. Falsafah bagaimana filem tu sendiri bercerita, macam tu. Jadi benda tu yang saya akan tulis supaya masyarakat faham filem, bukan hanya pergi menonton semata-mata. Dan tentu sekali kita boleh, selain daripada visual, secara teknikal apa benda semua tu, kita of course kita akan tarik dari benda tu membawa kepada falsafah. Jadi ini yang penting sebenarnya, falsafah dalam filem tu macam mana. Itu yang akan menggerakkan motor dalam kepala kita ni, dalam otak kita. Yang kata cognitive wise itu. Yes, cognitive wise, betul. Dan dan di sini bila kita bercakap tentang filem, kita bukan hanya bercakap tentang cognitive wise, kita bercakap tentang deria tonton. Deria tonton. Jadi benda tu penting sebenarnya. Dan kalau saya bercakap tentang penulisan yang dalam genre cerpen, novel, puisi, ada kita bebas sebenarnya, benda ni kreatif, tulislah. Tapi at the end of the day, kita akan bertanya sendiri untuk apa kita tulis dan apa yang telah kita berikan kepada bangsa kita melalui penulisan kita. Jadi pada saya sosok penulis sangat penting. Untuk sebagai seorang individu yang menyantuni pembaca, walaupun orang kata sebab benda ni something like kita tak boleh nak doktrinkan pada minda semua penulis. Tapi ini pada pendapat saya sendirilah. Kalau saya melihat benda tu, saya akan satu benda yang lain selain daripada kita memberikan satu pelepasan kepada pembebasan kepada pembaca kita.
tentu sekali kita akan melihat dari segi tanggungjawab sosial. Sebab benda ni dari awal dulu saya ingat guru saya cakap kita sebagai penulis kita ada tanggungjawab sosial. Jadi tanggungjawab sosial kita bukan saja memberikan benda yang indah-indah dalam penulisan kita, tapi the weight of being an author tu di mana. Jadi benda ni dia atas individu penulis tu sendiri, dia akan discover diri dia sendiri. Baik, faham. Itu mungkin dari segi penulis lah kan, sebab memang soalannya untuk topi penulis kan. Tapi Eja juga hadir sebagai penerbit kan, maksudnya di Legacy Award sendiri misalnya. Kalau dalam ibu kota buku dunia ini sendiri kan, untuk merancakkan industri penerbitan perbukuan di Kuala Lumpur, malah bukan saja tertumpu di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia lah sebenarnya kan. Apakah mungkin peranan-peranan yang boleh diambil ataupun yang boleh dibawa oleh para penerbit? Mungkin ada perbincangan antara Eja dengan rakan-rakan penerbit untuk buat projek kolaborasi sebenarnya ibu kota buku dunia misalnya. Mungkin ada peranan-peranan tertentu yang para penerbit boleh lakukan. Kalau bercakap tentang peranan, sebenarnya banyak benda je kita boleh buat. Antaranya mungkin sebab sekarang semua orang tengah pening kan? Kita sebab PKP ni. PKP, pening. Macam mana nak dapatkan buku, sebab kita tak boleh nak pergi ke kilang cetak. Yalah, kilang cetak tak dapat buat operasi. Kita tak dapat nak ambil buku kita walaupun kita dah cetak buku tu sebelum PKP. Oh, bermaknanya ada buku yang dah siap dicetak tapi masih sangkut di kilang cetak sebab tak dapat nak ambil kerana PKP. Ya, itu benda-benda yang memeningkan lah. Dan bila macam tu kita akan fikir, of course ini kacing-kacing kan. Yalah, pelaburan. Benda yang penting adalah sekarang kita masing-masing kena berbincang bagaimana kita untuk mengatasi masalah ini, bagaimana untuk mengadaptasi diri dengan situasi semasa bagaimana. Jadi waktu ni saya rasa alhamdulillah so far rakan-rakan penerbit yang kita berhubung tak lokit ilmu, sebab mereka sentiasa bersedia untuk berkongsi. Jadi benda ni sebenarnya penting, walaupun kita tak nampak sebagai macam like physically like a community, but dengan saling menolong tu, itulah the essence of community dalam Malaysia ni. So it's very important to bekerjasama dalam cara yang itulah. Baik. Kalau boleh saya tarik tumpuan tuan-tuan dan puan yang sedang menonton Sembang Pis episod pertama ini, walaupun kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, walaupun kita Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sepatutnya berlangsung pada hujung Mac yang lalu sehingga awal April ditunda sehingga ke tarikh terkini yang saya tahu Julai, tetapi belum ada maklumat yang pasti sebetulnya. Tetapi apa pun yang boleh saya nak tarik tumpuan tuan-tuan dan puan-puan di sini adalah kita rakan-rakan penerbit masih lagi menjalankan Pesta Buku secara dalam talian. Anda boleh dapatkan mana-mana penerbit yang anda gemar, misalnya anda boleh tanya mereka jika ada mereka membuat jualan dalam talian, sama ada melalui laman web masing-masing ataupun di Lazada, di Shopee, banyak platform di laman web sendiri, di media sosial mereka masing-masing. Jadi anda semua boleh mendapatkan bahan-bahan bacaan yang mereka ada dalam tempoh PKP ini. Makna kata walaupun PKP, walaupun COVID-19 sekarang ni, wabak COVID-19 dan sebagainya, tak boleh bergerak ke mana dan sebagainya, buku tetap boleh sampai kepada anda insya-Allah, sebab perkhidmatan pos masih lagi boleh berjalan. Jadi okey, tuan-tuan dan puan juga yang baru hadir, selamat datang ke Sembang Pis episod pertama ini, dibawakan khas sempena Ibu Kota Buku Dunia Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Okey, kita nak redakan sikit sekejap perbincangan tentang Ibu Kota Buku Dunia ni, sebab topik kita juga adalah berkenaan apa yang sedang berlaku. Jadi kita nak lihat juga beberapa aktiviti. Mungkin Eja boleh bantu saya untuk tengok di handphone, di telefon anda, ada senarai nombor di WhatsApp. Okey, sebentar ya. Okey, senarai nombornya. Okey, saya akan bacakan beberapa senarai aktiviti yang
yang telah pun dihantar kepada saya, yang dianjurkan oleh ramai pihak. Mungkin kalau boleh saya bacakan dahulu beberapanya dan kita akan kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi semua maklumat ini anda boleh dapatkan juga di media sosial rasmi World Book Capital Kuala Lumpur, World Book Capital nanti. Okey, nombor 12 Okey. Baik, okey. Ini yang akan berlangsung pada hari esok 24 April 2020 pada jam 10 pagi. Storytelling the new dia librarian, tapi kat sini dia memang sengaja menggunakan bear. So storytelling the new librarian. Gitu. Yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, esok pada jam 10 pagi anda boleh pergi ke saluran YouTube langsung. Saluran YouTube, nama saluran YouTube tu langsung. Okey, aktiviti bercerita secara maya bersama-sama dengan Kak Akmal bagi menceriakan kanak-kanak dalam tempoh PKP. Sesi bercerita akan disampaikan menerusi YouTube langsung. Jadi anda boleh bawa anak-anak esok pun pagi-pagi, sementara nak tunggu buka puasa nanti kan. Petang tu nanti, pagi esok boleh buat aktiviti dengan anak-anak. So ada 3 je. Apa tu? 3 aktiviti besok. Ada banyak lagi sebenarnya. Saya hanya petik beberapa je. Boleh tengok nombor yang lain juga. Macam 13. kita ambil nombor kan. Okey, nombor 13. Okey. Esok juga sebenarnya bermula pada hari ini sebenarnya 23 hari bulan, 24 dan juga 25 April pada jam 1 petang, 1 tengah hari, ada ceria warna jawi. Ini juga dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Anda boleh pergi ke media sosial Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, seberingkas tentang program ini, ceria mewarna jawi merupakan aktiviti yang bertujuan mengisi masa lapang kanak-kanak semasa tempoh PKP. Dengan keseronokan mewarna di samping belajar jawi. Lukisan tulisan jawi akan disediakan dalam saluran media sosial Perpustakaan Negara Malaysia dan boleh dimuat naik, dan aktiviti boleh disertai kanak-kanak berumur 7 sehingga 12 tahun. Kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, boleh minta mereka sertai sambil belajar jawi, sambil mewarna, dapat aktiviti dalam tempoh PKP ni lah. Satu lagi sebelum kita sambung ke perbincangan seterusnya. Okey, aktiviti seterusnya pada esok juga pada jam 12 tengah hari, sastrawan negara berpuisi. Ini salah seorang sastrawan negara yang saya gemar juga membaca puisi-puisinya, iaitu sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan. Okey, esok jam 12 tengah hari dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda boleh pergi ke media sosial Facebook dan Instagram Kuala Lumpur World Book Capital, dan juga Facebook, Instagram, Twitter dan juga saluran YouTube DBP Malaysia. Sajak Perpustakaan Tunku Said Faizuddin Autra, karya sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan, dikarang sekitar bulan Disember 2019 untuk meraihkan Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis. Sekarang sajak ini telah diabadikan di dinding perpustakaan tersebut sebagai penghormatan kepada sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan yang juga merupakan sastrawan tamu UNIMA. Okey, itu sedikit dahulu. Nanti saya akan sambung lagi beberapa aktiviti yang ada. Sementara itu, ada tak sebarang pertanyaan dan sebagainya, soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, audiens? Mungkin boleh berkongsi dengan kami apa aktiviti yang dilakukan pada hari ini sempena Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia tahun 2020 ni, ataupun apa-apa saja aktiviti yang anda lakukan sepanjang tempoh PKP ini. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun perkongsian pengalaman dan sebagainya, silakan boleh tinggalkan di ruang komen. Okey, kita terus sembang dahulu sementara kita menanti komen-komen mereka. Kalau Ijah nak lihat jugalah kan, tadi kita dah sembang tentang peranan penulis, peranan penerbit sendiri kan. Kita lihat di media sosial juga dalam tempoh sejak kita diumumkan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia pada tahun 2018-2019 lagi, kita dah war-wara kan di media sosial dan sebagainya. Masyarakat mula seronok. Kenapa? Tak, sebab kenapa saya buat macam ni, masyarakat mula seronok sebab dia ada dua. Satu, sama ada dia memang seronok membaca buku dan ambil gambar dan sebagainya untuk memaparkan bahan bacaan yang dibacanya. Satu lagi, dia sebagai gaya hidup. Maksudnya buku ni sebagai gaya hidup lah. Okey, dia rasa macam kalau tak nak FOMO,
fear of missing out kan. Kalau tak nak rasa ketinggalan, dia ambil gambar dan sebagainya, upload di media sosial, buat naik di media sosial dan sebagainya, hanya sekadar untuk melihat bahawa dia juga adalah sebagai seorang pembaca. Pandangan Eja berkenaan itu? Adakah dia memang gaya hidup untuk saja-saja nak bergambar dengan buku kan? Macam contoh macam ni, tengah tayang buku, tak baca tak pun semua buku. Kita baca. Kita baca insya-Allah semua. Tapi maksudnya, adakah dia sekadar untuk tayang, ataupun sebenarnya dengan mengambil sebuah buku, walaupun awalnya mungkin nak tayang dia baca buku, tapi akhirnya dia jatuh cinta dan jadi seorang pembaca buku yang tegar juga. Ada pandangan? Pada saya tak ada masalah pun. Okay. Kita tak boleh nak judge orang lah benda ni. Okay. Kalau katakan mereka hanya ambil gambar dengan buku tapi tak baca, tak ada masalah benda tu. Sebab setiap orang dia ada baby step dia. Macam Bampis cakap tadi kan, mula tayang, lepas tu baca, lepas tu ketagih je pembaca. Kita tak tahu masa depan orang macam mana. So benda-benda macam ni, the thing is, I don't want to judge people. Okay. So pada saya, it's okay kalau tayang dulu, tak ada masalah. Jadi it's a lifestyle, why not? Sebab saya teringat ada satu kempen yang Eja jalan juga. Buku adalah apa? Your book is your social status. So buku anda adalah social status sosial anda. Jadi mungkin ada sebarang perkongsian dengan audiens yang sedang menonton ni berkenaan dengan buku adalah status sosial. Sebab saya teringat juga Tuan Syed Munawar ada cakap dalam, saya sempat tonton video di YouTube dalam salah satu program yang Iman Publication anjurkan. Tuan Syed Munawar dia cakap buku ni, pembaca ni ada strata dia juga. Jadi apa yang dikatakan strata tu, ataupun apa yang dikatakan sebagai social status itu sendiri? Okey, dia ada dua sebenarnya. Pada saya ada dua benda yang kita perlu faham dekat sini. Kalau sesebuah negara tu dia ada, sebab bila kita bercakap tentang buku, kita bercakap tentang, macam saya cakap tadi, keilmuan sebenarnya. Jadi pada saya mungkin Tuan Syed Munawar bercakap tentang strata tu, setiap orang ada level-level dia. Ada orang dia baca, macam saya sendiri pun ada je buku-buku yang like saya nak fun-fun je baca kan. So benda yang kita rasa kita senang untuk baca, walaupun dia mungkin dalam 10 tahun dia tak bagi apa-apa, apa-apa benda sangat pun, tapi at least kita happy, at least dia bagi something. So jadi bila kita cakap tentang saya akan cakap tentang social status lah tadi. Pada saya dia macam pendidikan. Okay, bila semakin ramai orang yang berpendidikan dalam sesebuah masyarakat, jadi sepatutnya lah semakin mentaliti dia semakin berada di tahap yang sepatutnya, yang tinggi, bukan mentaliti kelas pertama yang orang cakap tak ada, ataupun no class at all. Jadi dan pendidikan ni kita tak boleh bercakap hanya tentang akademik sahaja. Sebab bila kita, macam saya cakap tadi, bila kita cakap tentang tamadun, kita bercakap tentang peradaban dan pembentukan asas diri. Jadi sebab tu pentingnya buku, sebab saya melihat buku sebagai satu medium pendidikan, medium keilmuan. Jadi untuk kita didik anak, kita perlu ada ilmu. Untuk kita didik diri sendiri pun, kita tak payah cakap pasal anak lah, diri sendiri dulu nak didik diri sendiri pun kita kena ada ilmu. Betul. Jadi macam mana kita nak mendidik diri kita? Seperti Ramadan ni kan, tak ada, ini bukan tunggak agama tapi tapi pada saya sebab Tuhan pun bagi arahan, kata fi'al Ammar kan, dalam ni baca Iqra. Jadi itu bermakna pentingnya baca tu, ataupun senang kita cakap buku, tak kisahlah medium apa pun, dalam sesebuah keluarga ataupun sesebuah masyarakat. Jadi
nak tengok social status, saya bercakap bukan social status individu, saya bercakap tentang social status masyarakat. Okey. Kita nak meningkatkan social status masyarakat kita, bukan individu seorang saja, walaupun memang datangnya dari seorang individu. Contoh tadi penulis. Okey. So saya melihat benda tu sebagai satu masyarakat, keperluan untuk masyarakat, untuk bangsa Malaysia. Jadi that's why I'm talking about social status. We want to upgrade kita punya social status bangsa Malaysia. Bukannya kita tak boleh, kalau boleh kita bebaskan social status dari material semata-mata. Sebab bila orang kata social status dia tinggi sebab dia kaya. No, pada saya benda yang paling penting, walaupun orang kata ini realis, apa orang kata idealist ke apa ke, saya pilih apa kan. Benda yang penting adalah setiap benda pun bermula daripada idea dalam dunia ni. So why not kita cuba untuk merealisasikan benda tu. Pada saya mungkin orang melihat benda tu sebagai satu sumbangan yang kecil, penerbitan di Legacy of Heart kecil je, contoh, I don't know. Tapi pada saya fikir apa-apa pun idea akan datang dan kita cuba untuk realisasikan. Dan saya fikir saya dan tim di Legacy of Heart sudah bekerja dengan baik untuk memilih kandungan yang baik untuk masyarakat. Baik, saya bacakan sedikit respons daripada para penonton yang sedang menyaksikan kita di Sembang Peace episod pertama ini. Tuan Nazri Arifin, saya suka Eja cakap baby steps. Kita wajar raikan semua peringkat pembacaan kan? Dan disambung juga dengan, maka dengan itu penerbit buku harus sediakan bahan bacaan untuk setiap tahap, hatta yang paling rendah sekalipun. Apakah yang dikatakan paling rendah tu Tuan Nazri? Okey, Tuan Hafizul Osman juga ada pertanyaan di sini sebabkan tetamu undangan kita adalah Ketua Pegawai Eksekutif Legacy of Heart. Jadi dia tanyalah, Legacy of Heart ada apa-apa perancangan dalam waktu bulan Ramadan ini, dalam waktu PKP sempena KLWBC 2020 selain Sembang Peace? Okey. Sembang Peace bukan Legacy of Heart. Tak adalah. Sembang Peace saja. Ada apa-apa perancangan terdekat? Okey, yang paling dekat adalah Silang Kata Podcast. Okay. Silang Kata Podcast ni memang dari musim pertama pun kita bekerjasama dengan Legacy of Heart, which is orangnya adalah saya sendiri, penyampainya saya sendiri, Bang Peace dan juga Azri Arifin. Dan juga Azri sebagai Arifin producer. Okey, jadi dan format kali ini dia ada kelainan sikit. Tak boleh nak cakap tu. Kena cakap sikit kot promo. Sebab dah ada orang tanya kan. Okey, producer harapnya boleh Saya tak minta kebenaran producer pun, tapi boleh lari. Jadi kita akan ada tetamu jemputan. Okey. Dan saya dah ada tetamu jemputan saya sendiri. Azri pun ada, Bang Peace confirm ada. Confirm ada. Tak nak kalah. Jadi kita boleh tengok untuk Silang Kata Podcast. Dan saya juga dan tim ada berbincang untuk mengetengahkan para penulis Legacy of Heart di medium digital. Kita tengoklah medium digital Yalah dalam tempoh PKP ni. Siapa macam mana nak jumpa Omar Hakim, apa Syafiq Said, apa semua tu. Digital sangat memainkan peranan di sini sekarang ni. Ini pun sebenarnya secara digital ni kita dapat bertemu dengan anda semua. Ada lebih kurang dalam berapa ribu yang menonton. So itu antara perancangan lah. Baik, okey. Mungkin kita boleh teruskan sebab kita ada masa berbaki lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk sesi Sembang Peace episod pertama ini. Mohon buka semula nombornya. Nombornya untuk dilihat. Okey, seterusnya saya akan sebutkan beberapa aktiviti lagi untuk anda semua dapatkan hebahan awal. Nanti boleh dapatkan maklumat lanjut di media sosial rasmi World Book Capital, Kuala Lumpur World Book Capital, dan juga laman web Kuala Lumpur World Book Capital. Seterusnya adalah tazkirah 5 minit. Nampak sempena esok hari pertama kita berpuasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jadi bermula pada hari esok
maafkan saya, 28 April, dimulakan pada 28 April sebenarnya, tetapi tazkirah selama 5 minit di media sosial DBP Malaysia juga. Tarikh tutup penyertaan 11 Mei 2020. Sasaran program ini ialah pelajar sekolah menengah bagi menggalakkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Jadi para pelajar sekolah menengah gunakan ruang ini untuk menyampaikan tazkirah anda. Maksudnya dari pelajar sekolah menengah saja. Pertandingan ya? Ada pertandingan di sini. Tazkirah selama 5 minit, tazkirah selama 5 minit sahaja. Okey, itu satu lagi seterusnya. Okey, kita teruskan sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, masih bersabar dengan saya dan juga Eja di sini. Okey. Yang sedang berlangsung, sebab apa yang sedang berlaku kan? Apa yang sedang berlaku dalam Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020? Seterusnya adalah pertandingan mereka cipta poster Wira DBKL. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memerangi COVID-19. Ini dianjurkan oleh dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sendiri, DBKL, dan sedang berlangsung dari 15 Februari hari itu sehingga 30 April. Jadi tarikh tutupnya hujung bulan ni saja, tak lama lagi dah, 30 April. Pertandingan mereka cipta poster Wira DBKL memerangi COVID-19. Penyertaan terbuka kepada semua ahli perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka yang belum menjadi ahli boleh mendaftar secara dalam talian sebelum menghantar pertanyaan. Maknanya tadi syarat wajibnya kena jadi ahli perpustakaan Kuala Lumpur. Kalau belum, daftar secara dalam talian pun boleh. Peserta perlu menghantar penyertaan dalam bentuk fail PDF atau PSD, Photoshop, melalui email kepada Perpustakaan Kuala Lumpur dan akan dimuat naik di Facebook Kuala Lumpur, di Facebook Perpustakaan Kuala Lumpur. Pemenang akan dipilih berdasarkan 70% Facebook likes dan juga 30% daripada juri. Kalau anda ramai followers dan sebagainya, silakan. 70% ni daripada likes, tak ramai follower pun cubalah. Tapi boleh cuba, tak ada masalah. Rezeki kan? 70% daripada ni. Okey, jadi itu yang sedang berlaku. Tarikh tutupnya 30 April nanti. Anda yang mana yang designer dan sebagainya, sekarang ni terkurung di rumah ni kan, boleh gunakan daya kreativiti anda untuk membuat poster. Yang ni tak ada had umur. Yang mana tu? Yang poster tadi. Tak ada, asalkan anda ahli Perpustakaan Kuala Lumpur. Sekolah ke, besar universiti ke, dewasa ke, silakan. Seterusnya, satu lagi. 26 27. Okey, seterusnya adalah pertandingan Jom Bercerita dari Rumah. Saya banyak petik ni untuk yang sesuai, bukanlah sesuai, semua aktiviti bagus. Cuma maksudnya saya nak highlightkan mana-mana yang dari rumah ni yang boleh dalam talian. Jadi okey, seterusnya adalah pertandingan Jom Bercerita dari Rumah. Dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga. Dan tarikh tutupnya pun 30 April ini 30 April 2020. Maklumat lanjut boleh dapatkan di laman media sosial rasmi Perpustakaan Kuala Lumpur. Pertandingan terbuka kepada pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah rendah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Pertandingan dibahagi kepada dua kategori, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Peserta perlu menghantar video berdurasi 3 sehingga 5 minit. Maksimum 5 minit Video akan dimuat naik di Facebook Perpustakaan Kuala Lumpur. Pemangkahan berdasarkan 50% Facebook likes dan juga 50% juri profesional. Kalau tadi 70 yang poster kan, ni 50-50. Jadi chances insya-Allah ada lebih sikit. Satu lagi mungkin saya boleh sentuh dulu sebelum kita sembang lebih lanjut. Okey. Ini penulis-penulis seperti Eja dan lain-lain juga. Sebab tadi kita ada pereka bentuk, pereka grafik dan sebagainya. Lepas tu kita ada juga kalau orang yang suka nak bercerita, bercakap macam saya misalnya kan. Ada juga orang yang mungkin dia nak menulis juga. Okey. Jadi ada peraduan menulis puisi COVID-19. Ini memang sebab sempena pula dah. Sebabkan wabak COVID-19 ni, jadi kita ada peraduan menulis puisi COVID-19. Dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga. Tarikh tutupnya pada hujung bulan ini, 30 April 2020. Pertandingan terbahagi kepada dua kategori. Pertama, kategori remaja sehingga berumur 19 tahun, dan kedua terbuka. Okey. Kategori remaja, puisi yang ditulis haruslah di antara 10 dan maksimum 20 baris. 10 ke 20 baris
untuk remaja berumur sehingga 19 tahun. Manakala untuk kategori terbuka, puisi yang ditulis haruslah di antara 15 ke 25 baris. Karya yang dihantar adalah asli dan tidak pernah diterbitkan serta bukan hasil ciplak atau plagiat daripada mana-mana sumber ya. Jadi tak pernah diterbitkan lah. Yelah, dia pun mestilah nak yang baru kan. Apatah lagi COVID-19 pun memang baru pun dilalui oleh seluruh dunia. Jadi pastilah buku-buku yang puisi-puisi yang baru. Okey. Ada respons daripada Tuan Azri Arifin dari Sohat tak nak buat pertandingan juga? Nice idea. Kita tengok macam mana. Lepas tu kita buat apa? Hadiah dia ngopi bersama Azri Arifin sebagai penulis drama Idam gitu. Okey. Mungkin di hujung-hujung sikit lagi sebelum saya bacakan beberapa lagi aktiviti yang lain kan berkenaan dengan Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia sendiri. Memang tak dapat dinafikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia berpusat segala aktivitinya di Kuala Lumpur. Kan? Tetapi macam contoh Negara Sohat sendiri buat operasi di Bandar Baru Bangi. Ada ramai lagi rakan-rakan penerbit kita yang bukan berpusat hanya di Kuala Lumpur sahaja. Kan? Ada kemungkinan tak Eja rasa semua penggiat industri buku yang berada di seluruh Malaysia sebenarnya juga sepatutnya memainkan peranan yang besar dalam membangunkan tadi ketamadunan ilmu tadi dengan menerbitkan bahan-bahan bacaan yang baik, yang bagus, yang Ijazah sebut tadi tu dalam tempoh setahun. Sebenarnya kita tak minta setahun je lah, kita akan minta selama-lamanya dia menjadi penerbit kan. Tapi maksudnya dalam tempoh setahun ini, adakah hanya penerbit-penerbit yang berpusat di Kuala Lumpur saja ke, ataupun Ijazah rasa macam semua kena mainkan peranan sepatutnya, semua kena terbitkan buku yang bagus, baru kita capai kuota tu. Kalau saya cakap semua macam saya mengarahkan pula. Jadi saya tak nak benda tu. Okay. Pada saya sebab walaupun kita bercakap tentang Kuala Lumpur bukan Malaysia sebagai ibu kota buku dunia. Kita bukan cakap kita Malaysia sebagai negara buku. Kita bercakap tentang ibu kota buku dunia, Kuala Lumpur. Dan memang tak dinafikan kebanyakan aktiviti perbukuan memang rancaknya di Kuala Lumpur. Tapi kita kena ingat di serata Malaysia ada banyak komuniti ataupun kumpulan-kumpulan yang melakukan aktiviti perbukuan, ya, perbukuan ataupun aktiviti kandungan lah, senang cerita. Pada saya tak ada masalah kalau nak turut terlibat dalam memeriahkan perayaan ni yang dalam tempoh setahun ni. Dan saya harapnya perayaan ni bukan hanya setahun lah, sebab kita nak melihat ketamadunan yang kata apa, ketamadunan apa yang terbina 10 tahun ke datang, 100 tahun ke datang. Dan saya harap benda ni berlanjutan. Memang setahun je WBC ni kita akan pass baton kepada negara lain. Tapi apapun kita kena fikir lebih jauh. Dan inilah, kalau katakan kita rasa macam mana nak menyumbang, macam mana nak turut sama memeriahkan, kenapa tidak bermula sekarang? Walaupun kita mungkin rasa macam benda tu kecil, tapi macam saya kata tadi, baby step. Setiap orang lahir bukan boleh terus berjalan. Janganlah rasa ala Kuala Lumpur je macam tu kan. Tak, buat je. Kau kat mana-mana pun buat je. Lagipun sekarang PKP kot. macam kita sendiri sekarang dinilai. Jadi Sam Office tak berpusat di Kuala Lumpur. Sebenarnya kita ada studio Sam Office je. Gitu. Tapi PKP ni kita buat dinilai jadi lah. sama-samalah kita meriahkan dalam tempoh setahun ni. Dan insya-Allah saya doakan yang terbaik untuk setiap orang, semua orang. Yang ni boleh untuk semua orang. Saya doakan yang terbaik untuk semua orang supaya kita sama-sama boleh membina satu bangsa yang lebih baik dari sekarang. Amin, insya-Allah. Baik, okey. Tadi Eja sebenarnya ada sentuh juga berkenaan dengan digital sikit kan. Sebab nak tak nak dalam tempoh PKP ni, walaupun mungkin buku-buku dalam bentuk fizikalnya
ambil masa untuk dikirimkan kepada kita dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, awal-awalnya dahulu Pustakaan Negara telah pun mengumumkan ini yang sedang berlangsung, apa yang sedang berlaku dalam Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia ni, untuk menggalakkan bahan bacaan bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi turut juga dalam bentuk digital. Ini tadi menyantuni masyarakat melalui pembacaan tadi ni, sama ada digital, fizikal, itu hanyalah medium. Tetapi Pustakaan Negara Malaysia di bawah perkhidmatan EU Pustaka bermula pada 18 Mac, iaitu hari pertama kita menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, sehingga sekarang telah pun menyediakan perpustakaan digital telah pun menyediakan bahan bacaan dalam talian e-book, buku digital sebanyak 13.2 juta bahan bacaan secara percuma. Anda boleh akses secara percuma. 13 juta bang, 13 juta makcik Kia, 13 juta kak, kan? Banyak tu. Boleh dibaca, kan? Boleh dipilih, boleh dipilih, boleh dirujuk dan sebagainya. Anda boleh saja pergi ke Pustakaan Negara Malaysia, EU Pustaka, dan boleh akses bahan bacaan secara digital ni, kan? Jadi maknanya kata Eja cakap tadi betul jugalah. Maknanya bukannya dalam fizikal saja, tapi digital juga memainkan peranan. Seterusnya yang mungkin saya boleh sentuh sikit lagi di hujung-hujung sesi ni, ada nombornya. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, puan keluar, kan? Okey. Ini saya rasa sangat menarik juga, iaitu bacaan kegemaran saya, BKS. Ini dianjurkan oleh Pustakaan Negara Malaysia bermula pada 22 Mac yang lalu sehingga 31 Mei 2020. Sehingga 31 Mei 2020 bacaan kegemaran saya. Anda boleh menggunakan media sosial anda masing-masing. Okey. Sedikit maklumat tentang program ini. Program galakan membaca yang membolehkan masyarakat berkongsi bahan bacaan yang digemari menggunakan platform media sosial masing-masing. Ini yang saya cakap tadi tu. Ambil gambar, baca buku, ataupun mungkin nak bergaya dengan buku sahaja dan sebagainya. Silakan, tak ada masalah. Sebab kita nak melihat bacaan kegemaran saya. BKS itu tadi. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Pembaca boleh memuat naik video ataupun foto, ulasan dan gambar buku kegemaran. Bukan hanya ambil gambar je, kena ada sedikit sama ada nak foto ataupun video terpulang, tapi ada juga ulasan tentang buku tersebut. Mana dia? Okey, sini tadi. Okey, melalui media sosial masing-masing, tanda pagar, jangan lupa gunakan tanda pagar ini, #bacaan kegemaran saya _PNM. Okey. Last but not least, sikit-sikit ujung-ujung lagi, ada beberapa lagi. Ada juga pertandingan penulisan menempuh COVID-19, satu pengalaman dianjurkan oleh PNM juga. 31 Mei 2020 tarikh tutupnya. Penyertaan boleh dihantar melalui email sahaja. Ini pertandingan penulisan kreatif, cerpen, jurnal cerpen. Jadi anda boleh tulis cerpen bagi membolehkan rakyat Malaysia berkongsi pengalaman dan pengetahuan menempuh pahit getir wabak COVID-19. Jadi mungkin anda ada pengalaman terkurung di rumah ke, ataupun terkurung di rumah orang. Terkurung di rumah orang lain, tak boleh nak balik, segan sampai terpaksa menumpang di rumah orang lama ke, ataupun apa-apa saja, frontliner anda adalah barisan hadapan misalnya, mahu menulis cerpen dan berkongsi pengalaman pahit getir anda, silakan. Mungkin kalau tak pahit getir pun pengalaman manis mana tahu, mungkin ada. Kadang-kadang di sebalik bencana ada juga hikmah yang tersembunyi, kan, kita tak dapat nak lihat di situ. Pertandingan terbuka kepada dua kategori. Kategori AA, pelajar sekolah, iaitu berumur 13 hingga 17 tahun, dan kategori B, umum, 18 tahun ke atas. Ini boleh masukkan. Okey, dah hujung-hujung dah ni. Sementara itu, kalau anda masih lagi ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, respons berkenaan dengan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, silakan terus respons dalam siaran langsung ini dan kita akan sama-sama bacakan. Ada lagi? Tambahan sikit lagi je di hujung. Okey. Ini pun menarik. Pertandingan dekorasi perpustakaan keluarga ceria. Dianjurkan oleh Pustakaan Negara Malaysia juga, betul. Bermula pada 16 April yang lalu sehingga 30 Jun 2020. Okey. Program ini menggalakkan pembudayaan membaca bermula dari rumah dengan mewujudkan perpustakaan keluarga.
Nampak perpustakaan keluarga di sini? Tiba. Rak tak cukup. Rak tak cukup. Anda boleh kongsikan 2 keping gambar dan juga video berdurasi 1 ke 2 minit, maksimum 2 minit, yang menunjukkan perpustakaan mini atau sudut bacaan kreatif keluarga sambil melaksanakan aktiviti membaca bersama. Sertakan slogan perpustakaan keluarga penting kerana perpustakaan keluarga penting kerana apa? Jumlah perkataan tidak melebihi 20 patah perkataan. Ini semua maklumat ni anda boleh dapatkan di laman media sosial rasmi Perpustakaan Negara Malaysia dan sebagainya, dan juga Kuala Lumpur World Book Capital untuk dapatkan maklumat lanjut. Perpustakaan keluarga kerana tiba. Okey, seterusnya sikit lagi. Saya tak faham nombor-nombor Hafiz buat ni. Tulis puisi. Okey, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM juga turut menganjurkan tulis puisi tentang membaca. Kalau tadi banyak tentang COVID-19 dan sebagainya kan. Kita ni nak membaca sepanjang hidup insya-Allah. Jadi tulis puisi tentang membaca. Puisi tentang membaca sehingga 30 April ini boleh type di Facebook masing-masing dan kongsi dengan tanda pagar puisi membaca MBKM. Ini tak ada pertandingan, tak ada apalah kot. Dia lebih kepada apa? Kita berkongsi puisi, aktiviti bersama-sama. Seterusnya adalah baca dan kongsi. Ini juga dianjurkan oleh minggu pula dah. Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, MBKM, baca dan kongsi. Sehingga 30 April 2020 ini, peserta akan merakamkan klip video di Facebook masing-masing dan berkongsi informasi atau resensi buku yang dibaca dengan menyertakan tanda pagar baca kongsi MBKM. Boleh letak baca dan kongsi. Anda ada buku yang mana anda baca, lepas tu anda nak kongsikan dengan orang, silakan. Tuan Wan Salahuddin, ni wakil minggu lagi Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Saya teringat Minggu Penulis Remaja sebenarnya, MPR di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka juga. Mungkin saya akan ada MPR online ke? Sebutkan tentang MPR nanti Azwar bertanya, Legacy Ohad tak nak buat kontes ke? Nak kontes apa Azwar? Azwar hari tu minta sponsor tempat Kabo untuk sponsor tempat untuk buat podcast dan sebagainya. Tapi Kabo pun tak beroperasi buat masa ni kan. Okay. Kalau Azwar ada cadangan boleh PM ke Ijal. Nanti kita boleh pertimbangkan. Okey, satu lagi. Saya suka sebenarnya highlight di sini aktiviti-aktiviti yang anda boleh buat di rumah sebab ni dalam tempoh PKP ni kan. Satu lagi adalah pertandingan video bacaan sebelum tidur. Dengarlah anakku sayang. Kita kan selalu dulu zaman-zaman Pelipur Lara kan, orang cerita-cerita kan. Okey, ni dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tarikh tutupnya pada 15 Mei 2020. Rakaman video berdurasi 3 minit. Ibu atau bapa bercerita kepada anak-anak sebelum tidur. Jadi macam malam ni kejap lagi sebelum kita nak bangun sahur, kalau tuan-tuan dan perempuan ada cerita yang nak diceritakan kepada anak-anak, rakamlah lebih kurang dalam 3 minit maksimum. Muat naikkan rakaman video tersebut, pertandingan bercerita di media sosial masing-masing. Video dengan sukaan yang paling tinggi akan diadili oleh juri untuk dipilih sebagai pemenang. Bercerita sambil boleh ni juga. Okey, ada lagi yang boleh kita highlightkan di sini? Okey, mungkin itu saja dahulu yang ada. Kita pun dah di hujung sesi, ada lagi 2 minit. Baik, di penghujung ini suka saya nak ingatkan sekali lagi, ini adalah episod pertama saya Mampis, dibawakan khas sempena Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia. Ini adalah kolaborasi saya, Hafiz Latif, dan juga Kuala Lumpur World Book Capital juga sendiri untuk sama-sama meraihkan sebagai orang kata wahana bacaan, wacana kan, perbincangan, diskusi dan sebagainya dalam bentuk siaran langsung di Facebook, dan diadakan secara 2 mingguan. Bermakna setiap 2 minggu selepas hari ini, anda nantikan pada hari Khamis setiap jam 10 minit malam, macam mana nantikan di depan kaca televisyen gitu. 10 malam, dan boleh saksikan saya dan juga tetamu-tetamu undangan yang lain juga, insya-Allah. Okey, mungkin boleh respon, panel boleh jawab.
bila-bila sembang pula bagaimana menyantun anak-anak yang perlu bimbingan ibu bapa untuk membaca. Ini mungkin kalau Eja nak kongsi pengalaman waktu kecil lah kot. Kalau nak menyantuni anak-anak, kami belum lagi ada anak yang nak disantuni. Jadi tak tahulah macam mana cara kita nak menyantuni. Menyantuni diri sendiri dulu kan. Tapi untuk jawab soalan Tuan Wan Salahuddin ni, mungkin kalau Eja boleh kongsi lah, bagaimana menyantuni anak-anak yang perlu bimbingan ibu bapa untuk membaca. Mungkin ada pengalaman waktu kecil dulu, macam mana ayah ke, ibu ke, nenek ke, sesiapa. Saya duduk dengan nenek saya. Jadi of course nenek saya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hidup saya sebenarnya. Jadi sebab saya cucu sulung, cucu sulung, jadi yang bawah-bawah semua kecil-kecil. Dan apa saja yang saya buat, nakal ke, saya buat baik ke, denda dia adalah membaca. Oh, macam itu betul. Membaca. Denda saya waktu saya kecil, kalau saya nakal ataupun orang kata apa, hadiah saya juga adalah membaca. Baca tu, denda tu baca apa? Baca Quran ke? Baca Quran. Okey, saya pernah saya nakal. Semua orang pun nakal kot masa kecil-kecil dulu. Jadi lepas dah buat kenakalan tu, nenek saya akan suruh saya baca Quran selama 2 jam. Amboi, dia bukan 2 minit tuan-tuan dan puan. 2 jam. Bukan denda namanya. 2 minit bismillah tak sempat. 2 jam. Jadi bacalah sambil macam nangis, insaf macam tu kan. Nangislah sepanjang-panjang 2 jam. Nampak nur di wajahnya kan. Jadi itu antara dia denda dia, tapi the thing is bentuk denda tu macam mana? Jadi sebenarnya bentuk kita denda anak kita pun itu akan membina peribadi dia. Okey, dan katakan kalau saya buat benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus. Saya ingat dulu waktu saya kecil, pasar malam depan yang macam like 10 langkah je daripada rumah nenek saya tu, ada jual buku. Jadi macam RM1, RM2 buku-buku kisah Nabi, buku-buku like macam ajar tentang masa, apa semua, ada stiker yang fun. Jadi kalau saya keluar dengan nenek saya tolong bawa barang di pasar malam, nenek saya akan upah saya buku. Jadi dan saya rasa saya mula pandai baca dengan sangat lancar masa umur saya nak masuk 5 tahun. Cepat juga nak masuk 5 tahun dah baca lancar lah. Sebab dah dididik sebenarnya. Dah dididik. Jadi sebenarnya itulah cara pada saya, apa yang nenek saya buat itu adalah bagaimana menyantuni tadi. Ya, menyantuni. Sebab macam saya kata tadi, bentuk denda pun dia akan membina peribadi anak tu macam mana. Kalau kita pada saya kalau kita kasar dengan budak, kasarlah budak tu. Macam tu lah. Jadi ya, kita nak cakap lebih pun tak boleh, sebab saya faham kadang-kadang kita punya anger management, kita cakap 10 kali pun budak tak nak dengar. Kadang-kadang marah juga. Saya garang sebab ya cucu sulung, kakak sulung kan, of course saya ada garang tu. Tapi the thing is, kita akan always imbau kembali macam mana didikan nenek saya lah pada saya. Baik, okey. Kita dah sampai penghujung Sembang Peace episod pertama ini. Kalau mungkin saya dengan Eja nak ambil kesempatan di sini untuk kita sama-sama mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Tuan-tuan dan puan yang beragama Islam, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga anda semua baik-baik saja, walaupun berada di mana anda berada. Kekal berada di rumah, kekal jaga kesihatan, kebersihan diri dan sebagainya juga. Semoga nanti sahur malam ni insya-Allah dapatlah baik-baik saja juga sahur dan sebagainya. Jadi okey, saya nak ambil kesempatan di sinilah sebenarnya untuk ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia sendiri kerana sudi memberikan ruang ini kepada kami, saya sendiri khususnya Sembang Peace,
untuk membawakan rancangan ini secara 2 mingguan. Dan temui kami lagi nanti insyaAllah. Kalau bukan saya dengan Eja juga, saya dengan tetamu-tamu undangan yang lain juga, di dalam episod-episod yang akan datang. Saya nak ucapkan terima kasih untuk episod pertama ni. Eja sudi menjadi tetamu undangan dan membicarakan tentang Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia, apa yang sedang berlaku. Jadi ada beberapa tadi yang sempat kami kongsikan. Anda boleh tonton semula video ini, rakaman secara langsung ini nanti kalau tak berkesempatan menonton pada awal. Dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami sepanjang tempoh 1 jam ni. Eja ada penutupnya? Saya ada harus check out. Tak habis-habis tu ni. Okey, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Bye.